Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semua. Dr. Helmi dan Puan Safira, can we start? Yeah, Dr. Rai. Yes. Alright. Puan Fira? Okay. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, salam hormat bagi semua yang hadir. Terima kasih kerana menghadirkan diri untuk taklimat UKM Folio bagi urusan Minggu Mesra Mahasiswa. Untuk memberkati majlis, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang semua sedia maklum, UKM Folio adalah LMS rasmi UKM. UKM Folio ni berusia 7 bulan dan pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh pihak pengajaran sejak bermulanya penggunaan LMS baru kita ni. Sekarang ni kita masuk fasa kedua penggunaan LMS, iaitu menggunakan LMS untuk pengurusan Minggu Mesra Mahasiswa pula. Salah satu daripada projek-projek penggunaan LMS baru ni. Untuk itu kita adakan taklimat bersama Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran, iaitu teknologis Dr. Muhammad Helmi Norman, serta penolong pendaftar di pengajaran iaitu Puan Safira Rahmat, dan saya selaku moderator Raihanah dari juga pengajaran akan memoderatkan soalan-soalan daripada tuan-puan sekiranya ada soalan selepas taklimat kita nanti. So sebarang soalan mohon masukkan dalam meeting chat dan kita akan cuba jawab sebanyak mana yang boleh dalam masa yang kita ada. So tanpa melengahkan masa, dipersilakan Dr. Helmi memulakan taklimat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rai sebagai moderator dan timbalan pengarah kecemerlangan pengajaran di pengajaran UKM dan juga bersama saya adalah Puan Safira, penolong pendaftar di pengajaran. Okey, selamat datang ke taklimat UKM Folio bilangan 3 2020. Ini adalah taklimat untuk program Minggu Mesra Mahasiswa. Okey, okay, untuk kawan semua, Minggu Mesra Mahasiswa akan diadakan awal Oktober dan pelantar yang akan digunakan bagi universiti dan fakulti-fakulti yang akan menjalankan program tersebut dalam talian adalah UKM Folio. So rasanya ada juga yang yang menjalankan secara bersemuka, tapi untuk yang dalam talian kita menggunakan UKM Folio. Alright. Okay, so 5 benda ni akan kita terangkan dan saya straight kepada ni lah, first lah. Okay, so untuk pengetahuan semua, UKM Folio ni adalah pelantar sistem pengurusan pembelajaran dalam talian di UKM. So kita pada Februari hari tu kita telah menukar LMS ataupun Learning Management System ataupun dalam bahasa Melayunya pengurusan pembelajaran dalam talian UKM Folio. So kita menggunakan UKM Folio lah menggantikan iFolio. Alright, so sekarang dia dah berusia 7 bulan dan pembelajaran talian boleh. Okay, so sekarang ni first time lah kita guna untuk Minggu Mesra Mahasiswa. Alright, so kita demo terus kepada UKM Folio. So dia punya URL adalah ukmfolio.ukm.my. Di mana kalau you type UKM Folio di you punya paparan you punya browser, Safari ke Microsoft Edge ke ataupun Chrome, you type UKM Folio dan dia akan terpapar ni lah. Alright, untuk itu saya terus masukkan ni okay, sekejap okay, kita login terus. Okay. Kita dah memberikan akses kepada staff yang akan menguruskan UKM Folio untuk peringkat universiti dan peringkat ni lah untuk peringkat fakulti.
Okay, untuk pengetahuan semua, untuk akses kepada UKM Folio ataupun untuk 3M, iaitu so you boleh klik dekat kursus ni, tekan senarai kursus, and dekat bawah tu adalah UKM adalah senarai semua kursus. Okay, untuk program 3M kita dah letak dekat atas sekali. So untuk peringkat universiti, kita pergi peringkat universiti dulu. Okay, you klik UK Universiti Kemaskulan Malaysia dan dia punya kod adalah UKM 3M 2020. So minggu masa mahasiswa induk kita panggil. Alright, so induk ni sebenarnya dia adalah kosong lagi because you yang nanti pihak universiti akan letaklah link-link, maksudnya video corporate universiti, header universiti, perkara-perkara yang penting mengenai universiti lah, contohnya mungkin library macam mana nak uruskan, daripada segi apa-apa yang penting lah untuk pelajar, mungkin penginapan, macam mana nak mendaftar. So I think semua perlu diletakkan di sini lah. Okay, untuk peringkat fakulti pula, kita bersama pihak PTM telah maksudnya PTM lah yang bantu kita menguruskan perkara ini untuk set up khusus ni. Dan untuk contohnya untuk FEP, so di atas lah sama seperti tadi, so dia punya kod kita ikut kod faculty, so FEP 3M 2020 minggu mesra mahasiswa warga fakulti. So warga fakulti ikut fakulti lah yang seperti mana di sini FEP. So untuk warga FEP. Okay, alright. So itu adalah demo secara keseluruhan. Sekarang saya tunjuk, saya akan sharekan demo secara teknikal lah. Okay. Alright, okay, ini dah saya ada terangkan tadi. Okay. Okay, untuk feature-feature yang boleh digunakan adalah ni. Nanti saya tunjuk saya terus tunjuk dekat sini lah. Dan jangan risau jika saya terlalu laju, kita ada rakaman di sini dan kita akan kongsikan rakaman. So Encik Zulkarnain juga membantu kita dan Encik Zulkarnain dan Encik Hashim membantu kita dalam sesi ini. So terima kasih buat mereka membantu kita dalam setup teknikal pada hari ini. Okay, so kalau you masuk, saya terus pergi dekat ni lah, saya pergi yang universiti punya level saya terus edit dekat situ lah Okay, so untuk 3M okay, sebelum kita pergi jauh, sebenarnya untuk pelajar register dulu. Okay, so sekarang sebenarnya ada dua bahagian. Satu adalah urustia, iaitu bahagian universiti ada urustia, dan pelajar tu sendiri. Okay, macam mana pelajar nak masuk? So you bagi URL ni dan pelajar sebenarnya dia terus boleh masuk dengan klik ni self enrollment. So kalau dia ada matric number dan sudah berdaftar dengan dia boleh menggunakan e-warga punya ni lah, untuk e-warga kalau staff student apa dia panggil anyway dia punya ID lah, ID untuk online. So kalau dia masuk UKM Folio, sepatutnya dia boleh self enroll and dia terus akan berdaftar di sini Dia tak boleh, maksudnya dia tak akan automatically install, automatically daftarkan di kursus ini Dia perlu klik di sini dan baru dia akan registerkan di minggu mesra mahasiswa induk ni. Okey. Ini Dr. Hami, saya saja menyampuk apa soalan yang saya rasa mungkin peserta juga mungkin nak tahu So maksudnya pelajar tahun 1 mereka akan diberi link UKM Folio ni dalam surat mereka surat tawaran itu kita kena tanya ni So bila mereka dah dapat link UKM Folio ni, mereka akan masuk kursus ni. Bila klik, mereka akan kena daftarkan diri sendiri. Dia kena klik satu button ni dan terus automatically enroll lah dalam kursus ni. So maybe kena ada ni lah step sikit sebelum dia masuk UKM Folio tu untuk register course ni lah. Maksudnya ada screenshot sikit nanti maybe kita berikan kepada mereka. Dan kita dah register kan siapa yang akan, orang kata pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengurusan ataupun urustia untuk 3M Indo 3M dan untuk faculty level lah. Okay. So itu untuk pelajar. Pelajar dia hanya boleh akses, dan kalau you bagi ruangan untuk beri feedback, komen, dia boleh register lah, tapi dia tak boleh ubah konten lah. Okay. So
sekarang kita masuk bahagian untuk urus setia pula. Okay. So untuk urus setia, jika you masuk, you akan nampak topik dia begini. Topik-topik ni memang default setting untuk UKM Folio, kosong lah. Alright. So bagaimana kita nak buat untuk upload semua itu, you perlu tekan turn editing on. Okay. So first kali turn editing on. Nanti saya tambah dalam slide. So first kali step dia adalah turn editing on. Apabila you turn editing on, ni paling penting turn editing on, you akan nampak ada plus sign di sini dan pencil, gambar-gambar icon pencil ni maksudnya kita boleh buat editing. So that is the first thing you have to do untuk enablekan editing mode di UKM Folio. Alright, seterusnya untuk menambah topik saya terangkan topik dulu baru saya terangkan announcement Okay, untuk topik, untuk menambah topik you boleh dia ada nama topik ni dulu. Sebelum kita tambah bahan, I rasa the most important thing is you boleh adjust nama topik. So mungkin kat sini ini saya letak je dulu nanti you boleh ubah. So mungkin pengenalan kepada Allah. Kalau macam ni dia memang agak sukar kalau you pegang tekan pensel ni, kadang-kadang dia ada problem kalau you tak guna browser yang betul. So untuk memudahkan, klik edit di sini edit topik. So itu lagi mudah lah. So apabila you tekan edit topik, tekan custom dan kita boleh tekan apa topik yang kita nak lah. Mungkin pengenalan kepada program 3M Maksudnya topik satu yang ada dalam template yang kita beri kepada pihak urus setia. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5 kita boleh ubah je, tukar topik 1 menjadi pengenalan kepada program 3M macam tu ya? Yeah, exactly, betul. Right, yes. So ikut cita rasa fakulti dan pihak urus setia lah ya? Yeah, betul. So itu yang kita bagi flexibility, maksudnya you boleh adjust lah ikut apa yang you nak lah. Urus setia universiti mungkin dia rasa pengenalan kena dulu ke, pengenalan pada UKM dulu baru program ke. So I think it's up to you lah. So ini adalah dia ada sebenarnya ada 5 topik secara default, tapi kalau nak edit ataupun nak tambah topik boleh So ini tadi kita dah ubah nama topik, dan kalau nak tambah topik, kalau you scroll ke bawah ni ada tulisan add topics. So bila add topics, kita boleh add section, dia panggil section. Okay, so maybe kita add satu section dan kita tekan add topics, di mana dia akan terus menambah secara automatik topik berikutnya lah. Okay, so itu untuk satu So kita first tadi turn editing on, ingat first step. Kedua adalah pengurusan topik. So kita boleh ubah nama topik, dan sebenarnya dalam topik ni juga kita boleh sebenarnya menyusun semula. Katakan topik 6 you nak susun ke atas, kalau you nampak ada kalau you nampak ada plus sign ni, itu drag je ke atas. So nampak dia boleh ubah-ubah 2 ke 3 ke 4 ke 5, dia tak ubah saya ubah. Okay, dia ubah nama topik tu. Okay, tak apalah, kalau kita ubah, kita try ubah lah saya try ubah nama. Mungkin ni saya ubah kepada, tekan custom dulu baru boleh type Ya betul, tekan custom dulu baru kita boleh type topik yang kita nak. Mungkin pengenalan kepada UKM, katakanlah Okay, so katakan kita nak tarik, kita drag je terus, and dia boleh inilah drag ke atas ke bawah Okay. Jadi susunan topik tu kita boleh fikirkan kemudian. Kita letak topik-topik dulu, kemudian susunan dia kita boleh fikirkan kemudian lah ya. Ya, saya setuju. Cadangan yang baiklah Dr. Rai. Mungkin kita letak je dulu. Saya bukan cadang, saya tanya. Tak apa. Tanya tu cadangan tu sebenarnya. Thank you. So maksudnya maksudnya kita boleh, kalau boleh letak, kita nak letak PTSL ke, nak letak faculty punya maklumat ataupun khusus maksudnya untuk college ke, so kita letak je dulu, and then kita boleh ubah suai kemudian Okay, so itu untuk topik. Okay, bila topik telah selesai, kita sekarang nak upload bahan. Katakan kita ada video korporat, kita ada manual, garis panduan, ada URL link, kita perlu add activity or resource. Okay, so tadi first kali, saya recap balik, first kali turn editing on, kedua add topik ataupun kita ubah suai topik. So pengurusan topik.
Ketiga adalah pengurusan activity or resource. So kita klik di sini dan saya rasa yang penting sebelum aktiviti kita uruskan resource dulu. Kenapa resource penting adalah kita nak share bahan lah. Okay, contohnya kita nak share file, page atau URL, saya akan tunjukkan sekarang lah. Okay, katakan kita ada video katakan video corporate UKM ke kita nak share kan. Kita tekan page, saya nasihatkan tekan page lah. Kalau URL ni boleh juga, tapi bila URL dia tidak duduk dalam UKM Folio. Okay, dia hanya sebagai link. Lepas tu bila student tu tekan dia akan keluar daripada UKM Folio ke YouTube. Contohnya lah kalau you park dekat YouTube. So kalau boleh kita nak student tu kekal dalam UKM Folio dan tak keluar lah. Nanti kan dia tengok YouTube, dia tengok benda lain shock, benda lain habis dia hilang lah fokus. So kalau boleh kita nak dia dalam UKM Folio. So bila you klik page, tekan add. Okay. Dan akan terpapar beberapa interface ni lah. Okay, yang lain-lain ni you tak payah adjust. Kalau you nak memahami, you boleh tengok manual yang disediakan oleh Moodle. Tapi yang penting kalau ada exclamation mark ni ataupun tanda seru ni, okay, you pun isikan sesuatu di situ. Maksudnya this is the most important thing. Yang lain tak payah tengok pun tak apa. Okay, itu yang saya punya advice lah. Sebab dia so yang dekat description tu tak perlulah. Sorry, yes. Yang description tu tak perlulah. Jika nak boleh letak tapi tak perlu sebenarnya. Yang penting yang ada tanda seru ni, yang merah ni. Okey, katakan ini adalah video corporate UKM. Kan okey. Kalau nak letak description boleh katakan sila tonton video ini. Okey. Alright. Jika you tak nak page you serabut, you jangan tekan display lah. Tapi kalau tak banyak benda, you boleh lah letak. Tapi kalau you letak, nanti setiap benda dia ada, so dia akan panjang sampai bawah. So kalau boleh, tak perlulah letak ni. Okay, so untuk menambah URL tersebut, macam mana kita pergi, macam mana kita nak pergi. Okay, first kali kita tekan button ni yang penting adalah video bukan video ni ini record video. Okay, sebelah mikrofon tu ada satu ikon video dan kertas. Okay, bila video di atas kertas tu maksudnya insert or edit an audio file atau a video file. So maksudnya nak letakkan audio atau video file boleh Okay, so klik di situ. Okay, apabila you klik, dia ada link atau video yang kita nak dia embed dalam UKM Folio. Kalau link, dia keluar sebagai link dan you klik, dia keluar jugalah. Kita tak nak kita nak yang video Okay. So bila kita klik video ni, kita kena ambil URL tersebut lah di YouTube lah ataupun di mana-mana yang ada tersebut So maybe YouTube, maybe apa tadi? UKM video tak sure ni latest ke tak, kita tengok. Ni yang lama ni. 9 minit tu. Ni yang lama ni. Tak apa. Kita ambil je ni dulu. Ni yang sebelum ni, yang panjang tu. Yang baru punya tak panjang ni. Okay, tak apa. Saya copy je dulu Okay, saya nak tunjuk macam mana cara dia. Okay, so apabila you dah klik di YouTube, kalau di YouTube lah tekan share and copy URL dia. Okay, so bila you copy URL dia, pergi semula kepada UKM Folio dan pastekan URL tersebut. Okay, so bila you dah paste URL tersebut, yang penting adalah kita nak display option ni. Kalau kita tak display option, nanti video dia kecil je. So kita boleh adjust lah. Saya advise 800 kali 600 tapi terpulang kat you lah. Janji ada size di sini. 800 ke atas lah. Okay, 800 kali 600 dan tekan insert media. Yang lain-lain ni tak payah. Okay, tekan insert media dan video terus. Video tu maksudnya kalau ada hitam ni maksudnya video tu telah successfully added lah. Dan last kali jangan lupa tekan save and return to course. Okay, itu yang penting So bila you tekan save and return to course, maka video tersebut telah masuk dalam UKM Folio sebagai URL Okay, sebagai video lah. Okay, so contohnya di sini pengenalan kepada program 3M video corporate UKM tadi kan. Okay, kalau kita nak tengok semula bagaimana dia kelihatan, okay, kita turn editing off dan kalau nampak ini adalah dia punya orang kata
dia punya paparan lah. So student boleh klik and video tersebut dia embedded dalam UKM Folio dan student boleh play, katakan. Okay. Right, dan scroll Okay. So ni yang lama ni, yang panjang ni. So saya rasa ada yang terkini yang lebih pendek dan lebih lebih cepat lah. Jadi ni jenis mode yang macam Okay, doktor. Ya. Sebenarnya apa yang doktor tunjuk tu, apa yang doktor share screen ni tak nampak bagi peserta. So nampak hanya nampak muka doktor saja. Untuk presenter kita akan nampak, tapi untuk audience akan nampak muka Dr. Helmi saja. Paparan slide tak nampak langsung? Tak nampak. Okay. Saya ingatkan nampak because patutnya live ni nampak. Kenapa ya? Cik Zulkarnain boleh ni ke? Tahu Cik Hashim ada di situ Boleh bantu? Cik Hashim tak ada. Okay. Cuba dia kadang-kadang memang bukan kalau misal kata Dr. Helmi live, Dr. Helmi boleh kontrol skrin Dr. Helmi ke? Sepatutnya. Betul. Saya tengah share saya punya desktop ni macam sekarang kan. Share desktop. So sepatutnya nampak. Sepatutnya nampak terus lah. Okay. Mungkin Cik Wak boleh. Dah pilih kan. Okay, tak apa. Kita try lagi sekali. Kalau dengan harapan boleh nampak lah. Ada tak yang boleh bagi komen? Nampak ke? Kalau boleh you bagi dalam chat. Tulis dalam chat. Kalau nampak tak. Sekarang saya tengah share screen saya. Dia ada delay ke? Cik Zulkarnain? Ada delay ke? Maksudnya kalau macam live event biasanya kalau dia delay dia pun tak lambat sangat lah, Doktor. 20 saat ke? 30 saat ke? Tak sampai. Tak sampai, okey. Sebab saya buat itu live event dengan Maxis tu memang dia ada delay lah. Dalam half minute kot dia punya delay. Tapi tak apa. Fira, macam mana Fira tahu peserta tak nampak slides? Ada peserta hubungi saya dalam masa yang sama saya buka di iPad. Okey, so sekarang pun tak nampak ke Dr. Helmi, dari skrin saya, Dr. Helmi punya kotak where your picture is, that is highlighted in red. So sepatutnya it's the screen, the main screen that is highlighted. Now it's okay. Now can you paparkan your slides? Let's see. Okay, sekarang this is the interface of the UKM Folio. Nampak tak? Ni dia. So saya tulis Minggu Mesra Mahasiswa Indo. Nampak tak? Mana kita nak buat ni? Rasanya kena call siapa-siapa lah. Mungkin saya tanya, boleh tak Puan Fira tanya staff yang sedang menonton, nampak ke tak Mungkin Dr. Helmi boleh continue. Saya cuba cara yang Hashim ajar saya. Okay. Alright, thanks Wak. So saya ulang semula lah bagi yang tak dapat lihat tadi. Penting Okay, so apa yang diterangkan tadi adalah adalah orang kata step-step untuk UKM Folio. Saya terang lagi sekali, minta maaf lah kalau benda ni berulang tapi perlu diterangkan sebab saya harap boleh nampak lah Okay. Sekali lagi untuk pelajar yang nak masuk UKM Folio, dia perlu pergi kepada ukmfolio.ukm.my Alright. Jika pelajar tersebut telah pergi, Silakan. Okay. Alright.
Kalau still tak nampak, interrupt saya boleh ulang balik semula. Puan Fira kalau dapat aduan daripada penonton, saya boleh ulang suara, tak masalah. Okey, so dekat ukmfolio.ukm.my, tekan login di sebelah kanan atas dan masukkan nombor staff ataupun nombor pelajar dan you boleh akses UKM Folio. Alright. Okey, untuk itu untuk itu kita terus pergi ke kursus di mana kita klik senarai kursus dan di senarai kursus tu ada kursus UKM Folio untuk program 3M. Okay, kita dah letakkan bahagian induk di Universiti Kebangsaan Malaysia dan untuk fakulti masing-masing kita dah letak di bawah fakulti lah. Okay, so untuk induk contohnya kita tekan UKM dan kita boleh lihat UKM 3M 2020 Minggu Mesra Mahasiswa Induk. So untuk pelajar-pelajar yang nak register, dia boleh klik di arrow ni, kelabu ni dan tekan self enroll dan dia akan enroll ke dalam Minggu Mesra Mahasiswa Induk lah. Untuk fakulti pula, contohnya fakulti farmasi, kita klik farm 3 FAR 3 faham pula FAR 3M 2020 Minggu Mesra Mahasiswa fakulti farmasi dan apabila you klik dekat tempat grey ni dia akan masuk terus Okey. So saya alang-alang saya dekat farmasi ni, saya adjust lah dekat farmasi ni Nanti pihak urustia di farmasi boleh adjust balik lah apa benda yang saya buat ni Okey, sebab tadi saya buat dekat induk so sekarang saya buat kat fakulti. Sama je semua, default dia adalah begini Okey, untuk student tadi kita dah selesai. Sekarang untuk urustia 3M di fakulti ataupun di induk. First step adalah turn editing on. Okey, so bila you turn editing on, maka semua plus, sign dan pencil ni akan terpapar. Maka ini akan enable you ataupun membolehkan you untuk membuat editing di UKM Folio. Alright, untuk bahagian yang kedua iaitu pengurusan topik ataupun pengurusan nama-nama topik ni lah bahagian-bahagian tersebut. Okey, untuk mengubah nama, you boleh klik pencil ni ataupun tekan edit. Kita advise tekan edit dan apabila you tekan edit topik, you akan terpapar dengan paparan ini dan perlu tekan custom dan mengubah topik. So maybe contoh tadi topik pula pengenalan kepada UKM. Alright. So kita tekan save changes dan topik tersebut akan terpapar di sini Alright. Okey. Untuk step terusnya iaitu add topik. Kita katakan tadi kita dah mengubah topik Sekarang kita nak add topik seterusnya. Kita boleh tekan add topics dan dia akan terpapar di sini number of section. Dan kita boleh add 1, 2, katakan kita nak add 2 section, kita tekan add topics dan dia akan terpapar lah. So 1 sehingga 7, tadi ada 5 topik secara default ni Okey, seterusnya jika anda hendak menukar nama topik ataupun mengubah kedudukan, you boleh tarik Contohnya kita bagi nama dekat sini maybe pengenalan kepada nampak lah ni. Saya memang suka tekan edit sini edit topik edit topik, tekan custom, so maybe pengenalan kepada fakulti farmasi Okey, tekan save changes dan kalau you nampak sini dia di bahagian sini kita nak drag dia ke sini. Macam mana nak drag? Kalau kita nampak ada simbol plus di sini, kita drag dan maka kedudukan baru akan terpapar bila you dah drag ke position yang betul. So pengenalan kepada UKM, pengenalan kepada fakulti farmasi. Okey, so itu bahagian untuk pengurusan topik So tadi first turn editing on, kedua adalah pengurusan topik, menukar nama dan mengubah kedudukan topik. Okey, ketiga adalah kita nak menambah sumber ataupun resources. Kita tekan add an activity or resource. So ni step ketiga. Okay, step ketiga add an activity or resource. So kita klik bahagian di situ dan kita scroll ke bawah, kita akan nampak resources dulu activity kemudian resources ni contohnya bahan yang statik, contohnya video, audio,
file PowerPoint ke ataupun guideline, poster you nak letak, semua kita boleh letak di bahagian resources. Untuk bahagian activity, you boleh gunakan contoh forum atau bahagian-bahagian lain. Okay. So kita akan terangkan bahagian resources dulu, di mana kita letak URL tadi kan, video tadi. So saya tunjukkan macam mana you nak letak satu video di dalam khusus program 3M. Di UKM Folio, kita add page and tekan add. Okay, button add Okay, bila you tekan button add, maka paparan new page ni akan terpapar. Dan kalau you nampak tanda seru di sini, ini adalah menunjukkan bahagian yang perlu diisi oleh urus dia. Okey, yang lain-lain ni tak perlu isi, tapi kalau you nak isi terpulang kepada you lah, right? Okey, so untuk video ni, contohnya kan tadi, video corporate ataupun jom maybe video corporate lah, video corporate video pengenalan kepada UKM. Okey, sila lihat video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Panjang lah tu you boleh terangkan. Okey, yang bahagian ni yang penting untuk menambah bahan. Macam mana kita nak tambahkan bahan? Okay, klik ikon di sini yang sebelah mikrofon ni yang ada video bersama di atas kertas Bukan video ni video ni untuk record video. Yang ini untuk insert an audio or video file. Okey. Macam mana kita klik video, kita klik ikon tu dulu, dan kalau you nampak ada 3 paparan, link, video dan audio. Kalau kita nak letak link, okey, boleh letak terus, tapi dia akan keluar link lah. Tak best lah kan? Nanti dia keluar dekat UKM, nanti budak-budak tengok ni, ada tengok pula video-video lain dekat tepi ni kan. So kalau boleh kita nak video tu dalam UKM Folio, so kita klik video and kita ambil URL di sini. Macam mana nak ambil URL di YouTube? Kita tekan share dan copy URL tu. Okay. Dan bila you dah selesai, paste di sini dan menukar option kepada size dia 800 x 600. Kalau kita tak tukar display option ni, dia akan jadi video kecil je nanti. So apa yang kita advise adalah size dia 800 x 600. Kalau nak lebih besar lagi baguslah 1200 x 800 ke HD kan. Okay. So bila you dah selesai perkara itu, tekan insert media. So button insert media ni, dan akan ada hitam ni lah. So kalau hitam tu dah masuklah video tu. And untuk save semula, tekan save and return to course, dan paparan video tu akan keluar terpapar di main menu di UKM Folio lah. So untuk farmasi ni, saya dah buatkan video pengenalan kepada UKM, tapi tukar URL ni sebab ni video corporate yang bukan yang terkini Okay, so bila you dah selesai, you boleh lihat semula, klik kepada tulisan tu dan video ni dah terpapar di sini lah Alright. Okay, so seterusnya jika you nak menambah maybe let's say URL kita terus sama juga prosedurnya, add an activity or resource. So semua info ni kebanyakan add an activity or resource. Contohnya resources ni kita nak tambah URL katakan sila lawat page farmasi kan. Okay, so kita katakan kita nak add URL di sini, tekan add. Sorry, Siri saya terbuka pula. Okay, mungkin dekat sini laman web faculty farmasi Okay, so kita check lah Okay. Alright, kita dah ada URL faculty pharmacy. Copy di atas ni. Dan okay, tadi mana tadi? Oh, choose link ni. External URL. Macam biasa saya cakap, kalau ada tanda seru tu maka you perlu isi di bahagian tanda seru Okay, paste di sini ukm.my/pharmacy dan tekan save and return to course. Maka dia ada akan terpapar di khusus anda lah. Alright, kalau you tengok dekat sini video dah ada, laman web dah ada. Kalau kita klik dekat laman web ni, dia akan terus buka. Okay, tak terus buka dia. You kena klik double klik lah, baru dia akan keluar lah. Okay,
Dr. Helmi, ada sedikit pembetulan dekat situ. Kalau kita nak betulkan macam laman web farmasi termasuk dalam pengenalan UKM. Betul. Kalau tadi tu, kalau boleh tak kita drag tu nak masukkan ke betul, boleh. front page itu. Ya, betul. Sekejap saya Okey. So sebelum kita ubah kedudukan tu, saya nak tunjuk satu perkara kalau you perasan tadi bila saya klik saya tunjuk semula lah. Okey, bila saya klik laman web Faculty Pharmacy, dia akan keluar URL di sini dan bila you klik URL ni dia akan pergi kepada Faculty Pharmacy punya URL. Which is okay, tapi sebenarnya kita tak nak dia keluar daripada UKMfolio. So apa yang kita kena buat, saya backup balik tadi, saya tunjukkan macam mana you nak buat. Kalau katakan you ada buat silap tadi, ini di bahagian ni belum ubah kedudukan. Okay. Katakan kita ada silap, kita boleh tekan pencil di sini, okay. Edit, edit situ pula kan. Di sini tekan edit ni dan kita tekan edit settings. Di mana bila kita edit settings ni, kita ada appearance dekat sini. So ada 1, 2 dan appearance. So appearance ni dia display automatically, tapi saya advise untuk you buat pop-up ataupun ni lah. Okay, kita tengok pop-up lah. Open so kita tengok open apa jadi. Okay, kita tak nak open ni. Pop-up lebih baik lah. So misalnya jarang pakai URL ni. Saya test kejap depannya, sorry lah Tak apa. Ni lah cara bagi information, for your information, macam ni lah kita eksperimen cara yang terbaik untuk menggunakan UKMfolio ni. Okay, so kalau boleh kita buat pop-up tadi So bila pop-up tu kita tak nak dia keluar dari UKMfolio, so dia boleh browse lah faculty website di atas tu. Dan bila dia tekan X, dia boleh balik semula kepada UKMfolio. So macam mana nak buat tadi? Sekali lagi saya tunjuk Okay, apabila you dah ada di paparan ni, so isikan yang ada tanda seru 1, 2 dan di bahagian appearance ni ada display. So you klik dekat sini, dia sebenarnya defaultnya automatic. Sama ada kita nak embed. Saya tak pernah try embed ni apa jadi. Tapi saya nasihat you buat pop-up ni 1200 kali 800 kalau you nak buat pop-up lah. Okay. Dan bila you tekan save and return to course, you boleh klik di sini dan dia terus keluar. You tak perlu dia buka pop-up lah. Tapi kalau you nak embed pun boleh. Kita tengok apa jadi kalau embed. Okay. Appearance, embed. Jadi kalau embed. Kalau embed dia dia takkan jadi. So jangan tekan embed Okay, inilah cara kita testing Okay. Advice ni adalah kalau you malas nak buat pop-up pun boleh, automatic pun tak apa. Tapi kita advise buat pop-up dan dia punya setting 1200 kali 800 atau 800 kali 600 Alright, so and then tekan save and return to course, maka dia punya URL tu you klik dan boleh keluar pop-up untuk you punya URL tadi lah supaya dia tak keluar daripada UKMfolio. Tu kita punya advice, tapi again flexibility is up to the induk and faculty untuk cara menggunakan kursus ini. Okay, untuk menjawab seterusnya soalan ataupun cadangan Dr. Rai tadi, kalau katakan kita salah letak lah, alamak salah letak lah, sebenarnya dekat pengenalan kepada faculty pharmacy, don't worry, kita ada sama juga prosedur dia. Instead of kita tekan plus di topik ni, kita tekan plus di laman web ni dan kita drag ke bahagian bawah, maka tempat dia betul di laman web Faculty Pharmacy. So maksudnya Faculty Pharmacy kena ada laman web lah, so kita boleh linkkan di situ. Alright, itu adalah step ketiga untuk UKMfolio. So first kali turn editing on, kedua pengurusan topik, dan ketiga adalah pengurusan bahan resources. So ni resources tadi. Resources ni again ia adalah bahan statik. Bahan statik student boleh tengok tanpa interaction daripada student lah. So file boleh letak, katakan PowerPoint ada, poster ada, so letak dekat file.
kita cadangkan kalau folder dia akan tersimpan kalau banyak-banyak file you boleh letak dalam folder. Video page dan URL adalah URL katakan halaman web semua di situ Okey. Itu so selesai step ketiga untuk UKM Folio digunakan untuk program 3M. Seterusnya adalah resource. Okey, resource seterusnya adalah aktiviti. Aktiviti kalau you tengok dekat sini aktiviti ni untuk kebanyakan untuk pembelajaran lah. Tapi still boleh digunakan untuk program 3M ataupun untuk apa-apa training apa you nak buat. Okay. So bukan assignment tapi kalau kita nasihatkan forum lah. Okay, ada di sini tapi chat ni sebenarnya feature yang kita tak advise untuk guna lah sebab chat ni dia kena ada real time kat situ. Saya rasa forum lebih manageable dan lebih senang sebab kalau chat staff tersebut perlu ada di situ. Maksudnya kalau you nak buat chat tu sejam, staff tu kena ada sejam baru dia akan sejam di situlah. Okay, saya rasa forum lebih baik. Bos. Ya. Sorry, sebelum kita pergi jauh, sebenarnya ada soalan daripada peserta. Sure. Mengenai video. Sekiranya video dari file kita, maksudnya dari komputer kita sendiri, bukan diletakkan di YouTube ataupun mana-mana pelantar, macam mana kita nak upload? Dan ada ke maksimum size video boleh di-upload di dalam UKM Folio? Okey, soalan menarik. Sebenarnya kita boleh upload terus di bahagian file tadi. Sebenarnya you boleh, saya tunjuklah cara dia dulu dan saya berikan alternative recommendation Okey, sebenarnya kalau you ada file video sendiri, you boleh tekan, so what you want to do is tekan add an activity or resource, tekan file, tekan add, and dia sama prosedur seperti sama tadi, katakan video, dan you tekan select file tu dan sebenarnya tak ada limit untuk upload video. Kita sebenarnya ada limit berapa hari tu Konsfira? 500 MB sebenarnya bergantung kepada faculty, but again yang kita advise supaya upload di YouTube kerana kalau you copy paste di sini video dia akan terpapar, cuma kesian untuk orang yang tak ada bandwidth tinggi. Maksud saya adalah internet connection dia kurang baik. Okay? Jika you ada file dalam 500 MB dan video tu terpapar di sini, UKM Folio tak ada engine untuk ataupun dia tak ada sistem untuk mengecilkan video tersebut mengikut device pelajar. Katakan kalau dia pakai device iPhone yang latest punya, iPhone 11 ke, okey lah kan, 11 Pro Max ke kan. Tapi kalau dia pakai, sorry saya bukan nak downkan apa-apa cuma saya nak cakap mungkin spek dia rendah, maybe Vivo yang paling rendah, yang paling murah tu kan. So dia punya ni ataupun mungkin dia pakai Nokia 3350, 3310 ke ada lagi. Okey. Contohnya lah kan yang phone lama dan internet dia maybe internet connection dia tak bagus, rural area, dia tak boleh nak tengok video tu because loading time dia lama. So itu yang kita advise untuk upload juga dalam YouTube Itu kita punya advice lah. Untuk upload di YouTube mungkin pihak pendidikan boleh bantulah dan maybe urus dia di sana boleh bantu, technical di faculty. Kita you upload dalam channel you sendiri, tekan your channel and you boleh upload video tu di channel faculty masing-masing lah. Oh ni bukan saya punya, ini yang lain ni. Okay, anyway, saya switch account lah. Ni yang Dr. Helmi, boleh tak saya mencelah sekejap? So bagi pihak peserta, sekiranya ada soalan, mohon masukkan dalam chat, dalam meeting chat. Sekiranya mungkin mereka tak tahu di mana, Dr. Helmi boleh tunjuk tak button meeting chat tadi tu? Chat okay. So button chat di sini untuk yang pertama kali menggunakan MS Teams, di sini chat button you mouse over dan kalau you tengok sini show conversation, dan you boleh tanya di sinilah. Saya harap terpaparlah soalan chat tu di situ
Tak tahu ini ada ke tak untuk diorang. Harap-harap ada lah. Okay, untuk chat. Saya yakin boleh. So you click, you type di sini dan kita akan cuba jawab your questions lah. Okay, thank you Dr. Helmi. Okay, so seterusnya untuk video tersebut, itulah kita cadangkan still untuk menggunakan YouTube sebab YouTube ni adalah orang kata video playing system yang terbaik untuk dalam talian, because dia akan mengecilkan video tu mengikut size you punya device lah. So dan internet connection. So kalau internet you slow dan device you tak bagus, dia kecilkan. So itu yang that is why we advise for you to use YouTube. Alright. Okay, dan okay, seterusnya tadi kita ke bahagian aktiviti tadi sebelum saya terangkan bahagian announcement okay. Yeah. Okay, di bahagian aktiviti tu contohnya ada forum you nak buat forum ni, saya advise untuk buat forum untuk persoalan-persoalan lah. Katakan student ada soalan kan, macam mana nak access ni apa ke, so you boleh go to the forum and click add. Dan student tu boleh tanyalah soalan dekat situ. Contohnya persoalan maybe pertanyaan kepada faculty. Maybe yang ni mungkin lebih baik teruslah letak bahagian apa? Mungkin bahagian akademik. Academic faculty, academic faculty. Okay. Mungkin ni untuk urusan pendaftaran ke apa ke. Yang ni you jangan ubah biarkan saja standard forum, isikan yang tanda seru dan tekan save and return to course. Straightforward Dan kalau you nampak sini, pertanyaan kepada faculty, bahagian faculty academic. Yang bagus, you terus letak dash dekat sini supaya student dia tanya nanti soalan dia agak ni lah, kita nak bagi dia fokus. Kalau tak nanti soalan mengenai orang kata college dia tanya kat sini, bahagian lain boleh tanya sini. So kalau boleh bahagian akademik, bahagian pendaftaran khusus, bahagian pendaftaran khusus. Kalau mungkin bahagian UKM folio untuk faculty di sini. Pendaftaran UKM folio lain, lebih banyak, jangan banyak sangat tapi jangan general sangat lah, kalau boleh tengah-tengah lah. Okay, so yang lain-lain tu you boleh explore sendiri, tapi saya rasa yang paling penting adalah forum dengan feedback lah okay, yang you boleh explore. Saya still advise you guna forum lah, because it's well tested and forum ni very senang lah. Okay, jika you dah buat tu, tekan dekat forum ni and dekat mungkin okay. Mungkin kalau you nak lebih mudah adalah you tukar dekat sini maybe bahagian tu you boleh letak dalam soalan dekat dalam tu. Maybe dekat sini you boleh letak pertanyaan kepada faculty je. Saya bantu di sini. Okay, katakan pertanyaan kepada faculty, tekan edit setting sorry. Saya backup semula, sorry. Pertanyaan kepada faculty, so katakan pertanyaan kepada faculty, you klik dekat forum ni. Sebenarnya kat dalam forum ni dia ada discussion topic. So rasanya dekat situ yang you nak segmentkan lebih baik. Kalau you buat banyak forum, I think mungkin saya cadangkan tadi, I think it's better for you to do this. So untuk pengurusan forum atau pengurusan pertanyaan, kita boleh buat di situ dan tekan add a new discussion topic. Contohnya dekat sinilah kita nak letak pertanyaan mengenai mungkin pendaftaran khusus. Okay, dan mungkin sila letakkan mungkin tambahkan tambahkan soalan di sini Okay, tekan post to forum. Lama. Bila post to forum ni, sorry lah, dia akan keluarkan email. Tapi at least dekat sini. Dan pertanyaan mengenai pendaftaran khusus, so pertanyaan mengenai dia akan keluarlah di bawah. Alright.
Okay, so itu adalah beberapa perkara tadi mengenai UKM Folio. Ada soalan lain ke? Mungkin kita jawab sementara saya tengok beberapa perkara ni. Sebenarnya ada soalan Dr. Amy. UKM Folio boleh buat sesi live event tak? Dan berapa kapasiti peserta yang boleh join? Okey, soalan menarik okey. UKM Folio dia boleh hanya untuk secara tidak segera. Maksudnya tidak segera tu asynchronous ataupun dia tak live sebenarnya. Okey. Kalau sesi seperti ini kita gunakan Microsoft Teams ya. Di mana Microsoft Teams ni yang kita boleh buat event-event segera ataupun synchronous. Dan seperti pertanyaan tadi, Microsoft Live Event ni kalau kita buat live event rasanya besar kan, kita boleh ni mungkin boleh Cik Zulkarnain boleh jawab ke ataupun Cik Hashim, live event dia boleh up to 10,000 kan ke 10,000 kan? 20,000. 20,000. Okay, thank you Puan Safira. 20,000 peserta sebenarnya boleh masuk. Tapi itu kena dapatkan tutorial lain daripada Cik Zulkarnain untuk ataupun Cik Hashim untuk ataupun Puan Fira sendiri kalau boleh berilah taklimat tentang MS Teams tu. Kita ataupun menggunakan Zoom Zoom, kalau fakulti ada subscribe Zoom boleh, tapi MS Teams adalah platform yang rasmi lah untuk ni. Cik Zulkarnain, mudah ke nak set up live event? Okey, macam inilah. Sebelum saya beri kepada Cik Zulkarnain, ada dua perkara di sini mungkin saya boleh advice iaitu MS Teams, Microsoft Teams ni ada dua, iaitu Microsoft Team atau Microsoft Team Live Event. Okay, so live event ataupun Teams. Okay, kalau Teams ni sebenarnya kita boleh guna 250 orang. Saya rasa lebih mudah menggunakan live. So menggunakan Teams. Teams ni 250 orang je. So you tak perlu pun technical punya perkara. You terus klik Teams and invite student masuk dalam tu dan public dan dia boleh masuk lah. Cuma problem dia 250 orang. Itu je problem dia. Jika lebih daripada itu dan kita advise untuk menggunakan live event. Live event ni mungkin di akhir, jika kita ada masa lagi, mungkin kita boleh tunjuklah macam mana nak guna live event. Tapi untuk sekarang kita fokus kepada UKM Folio. Dan untuk pengetahuan semua, buat masa sekarang belum lagi boleh live event dalam UKM Folio. PTM sedang berusaha lah untuk integrate. InsyaAllah in the near future lah, kita harap. Okey, rasanya saya saya share screen balik dan saya nak pass kepada Puan Safira sebenarnya untuk menerangkan mengenai ada benda lagi ke? Kaedah pelantar YouTube Okey, so dah letak sini saya tunjuklah macam mana nak buat kaedah memuat naik video ke UKM Folio melalui pelantar YouTube saya tunjuklah kat sini demo sikit. Navigasi nama pensyarah dan nama pelajar. Okey, saya tunjuklah sikit saya ikutlah dia punya orang kata turutan Okey, so macam ni macam mana nak upload dekat YouTube? Okey, katakan you ada satu perlu mewujudkan satu channel lah. Saya yakin semua fakulti dah ada dia punya YouTube channel. Kalau tak ada, inilah masa yang ditunggu-tunggu untuk create channel untuk you punya fakulti lah. Okey, kalau you dah ada account tersebut, you klik dekat sini dan tekan your channel. Okey, dan kalau saya punya channel ni, saya punya channel lah Dr. Helmi Norma TV ni. Okey, so untuk upload bahan, you tekan dekat sini. Kalau you perasan ada ikon video atau plus, so, tapi you kena register dulu dekat YouTube dan perlu akses kepada YouTube faculty. Tekan create a video, tekan ikon ni dan tekan upload video. Dan bila you dah ada upload video, you boleh upload lah video. Select file dan boleh upload video lah. Mana video ni? Okey, saya carilah satu file yang boleh upload.
Video kat mana ni? Kejap lagi saya tunjuk lah, saya cari video kejap. Sebab saya tak ada video dekat sini. Kejap. Ada tak yang pendek-pendek sikit? Okay. Okay, maybe sehari di F1 ni. Okay. Okay, sehari di F1 ni kita ambil, kita tekan. Okay, ni cara. Okay, saya tunjuk dulu. Saya lain pula. Okay, nanti saya download sekejap lagi, saya tunjuklah macam mana nak upload ke YouTube. Okay, apabila you dah tekan upload tadi, bila you dah select file, you terus letak dekat sini and tekan next, dia akan terus terpapar dekat you punya channel lah. Alright, nanti saya tunjuk sekali lagi bila saya dah selesai download video ni. Kadang-kadang dia punya ni cara tak declare. Dr. Helmi cari video dulu. Saya tengah cari, saya tengah download ni video ni. Alright, cool. So sekadar recap apa yang telah Dr. Helmi kongsi setakat ini bagi makluman semua. Nanti video ni boleh tonton semula, video taklimat ni. Tapi sekadar recap perkara-perkara penting yang Dr. Helmi kongsi tadi dalam UKM Folio. Perkara pertama ialah URL UKM Folio, iaitu ukmfolio.ukm.my. Itu penting ya, perkara pertama bagi pihak urus setia untuk masukkan bahan dan sebagainya. Perkara kedua ialah untuk edit, tekan editing on tu, turn editing on. Bila tekan editing on tu baru boleh buat sebarang perubahan atau penambahan dalam UKM Folio kita. Perkara seterusnya yang Dr. Helmi share ialah untuk tambah topik atau pengurusan topik. Yang kita kena buat ialah edit, tekan editing topik punya button belah kanan. Klik, bila dah masuk tu klik custom, baru boleh tukar nama topik tu dari topik 1, 2, 3, 4, 5 kepada pengenalan kepada UKM ke atau pengenalan kepada fakulti ke dan sebagainya. Dan seterusnya Dr. Helmi ada kongsi juga pengurusan bahan dan aktiviti. Bila masuk pengurusan bahan, Dr. Helmi share bagaimana nak kongsikan video atau video file masing-masing. Mula-mula masuk page, kemudian cari ikon insert video audio file, kemudian masukkan URL tersebut yang kita dapatkan dari YouTube, dan kemudian save and continue with the course. Dan seterusnya Dr. Helmi juga ada kongsi mengenai aktiviti pula. Penggunaan forum adalah yang dicadangkan dan urus setia digalakkan menggunakan forum atau feedback, jangan guna chat ya. Itu je setakat ini. Okey, Dr. Helmi. Okey, terima kasih Dr. Rai. Recap apa yang telah dibincangkan. Okey, kita sambung semula. Okey, saya dapat video tadi. So cara nak kejap, the screen is on me, it's not on your YouTube punya. Wak tolong tukar ni highlight kepada yang apa yang Dr. Helmi paparkan sekarang, bukan pada Dr. Helmi saja. Belum lagi. Wak tolong share the screen, Wak, the main screen. Alright. Okay, so terima kasih. Sekarang dah ke? Dr. Rai rasanya saya tak nampak, saya nampak saya punya view je. Sebab saya nampak Dr. Helmi punya face saja yang highlighted. The YouTube channel punya screen tu is not highlighted. Takut peserta tak nampak nanti. Okay, now it's okay. Now it's okay. It's okay. Alright. Yeah. Wak mungkin kena mute Wak punya
punya mic. Alright, cool. Thank you. Alright, okay. Terima kasih Cik Zulkarnain dan Dr. Rai. Okay, kita teruskan. Kita nak upload, contohnya nak upload YouTube. Macam ni kita nak upload. Klik dekat sini tekan button plus dan tekan upload video. Dan apabila you pergi create, maksudnya you dah ada terpapar paparan ini, tekan select files. Dan tadi saya dah download sehari di Fpen kan, okay. Kita klik dekat sini. And video tersebut akan di-upload lah. Alright. Jika you nak letak title dekat you punya video ni pun boleh. Saya punya ni memang dah default dia macam ni. So maybe sehari di Fpen testing. Okay. Dia dah asyik keluar video pelik-pelik je dekat saya punya subscriber. Tak ramai pun. Okay, anyway, gurau-gurau je. Okay. Pastikan no it's not made for audience, dan apabila you klik next dan next, yang penting set kepada public lah video tersebut finish processing, dan apabila saya tekan publish ni dia boleh keluarlah sebagai video tersebut public, and kalau private you seorang boleh nampak unlisted URL tu you nak share dengan dalam UKM Folio saja. Boleh juga you buat macam tu, so unlisted atau public. Tapi public lah sebab video tu kalau contohnya video corporate kan, bolehlah public. Tapi kalau ada video-video yang hanya digunakan untuk peringkat faculty dan you tak nak share dengan orang lain, you boleh letak unlisted. Tapi still kalau orang masuk register di 3M di UKM Folio dia boleh still nampak lah. Alright. So kita cadangkan public, tapi still ada option untuk unlisted. Unlisted, siapa-siapa yang you share URL tu je saja boleh lihat video tersebut. Alright, dan apabila you publish dia akan keluar dekat your channel. Saya tak keluarkan sebab itulah video nanti banyak lah dekat situ. Alright. Okay, itu saja dia punya penerangan. Step seterusnya adalah tadi saya tengok dekat slide tadi ada demo untuk navigasi senarai nama pelajar dan pensyarah. Okey, macam mana you nak tengok tu? Scroll ke bawah dan you boleh tengok dekat sini apa makna ni. Okey. Site administration. Apabila site administration ni ada users tekan users dan dan kategori account browse list of user. So nanti akan nampak lah. Oh ni bukan. Ini sorry. Ini untuk admin Sekejap. Ini untuk semua. Ini untuk keseluruhan UKM. Khusus sorry. Saya backup balik. Katakan saya sebab saya tadi dalam contohnya sorry. Tadi untuk admin saya dengan beberapa orang je boleh nampak tu. Untuk khusus you katakan pengajaran mata komputer ni kan, sebab tadi tak ada student so tak nampak sangat. So kita klik kat sini participant. So participant, okay. So sekarang maybe you tak boleh nampak participant sebab sebenarnya UKM Folio dia tengah archiving So bila archiving tu student kita tengah ada ni. Allah. Okay. Okey, tak apa. Sementara itu kita sambil tunggu server tengah ni. Mungkin ada soalan daripada crowd, Puan Safira, Dr. Rai? Setakat ini dalam meeting chat tiada soalan. Puan Fira ada soalan yang diajukan kepada Puan Fira ke? Kalau begitu saya terus beri Puan Safira sambil kita tunggu UKM Folio ni. Puan Safira ada nak menerangkan mengenai ni kan guidelines yang tentang UKM Folio? Silakan Puan Fira. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Rahana, Timbalan Pengarah dan juga Dr. Helmi, Timbalan Pengarah di pengajaran. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan mengenai garis panduan very
layman dan asas menggunakan UKM Folio terhadap kaki tangan bukan akademik. So dekat mana kita nak cari garis panduan ni, dan dalam masa yang sama kita akan emailkan kepada urus setia. Sekarang kita boleh pergi kepada laman web kita lah. So saya share sedikit. So laman web dia di www.activeukm.my. So di sini bila browse kat sini akan nampak inilah kita punya interface. So kita punya garis panduan terletak pada DE pentaksiran. Okay, di sini juga ada beberapa buku panduan atau garis panduan, tapi ini lebih kepada ahli akademik. So untuk bukan ahli akademik, view more. So di sini ada garis panduan pengguna asas, boleh tekan di sini dan juga boleh download PDF. Okay, so kena ada sign up sikit lah. So kalau nak tengok secara web based, kita boleh tengok di sini terus dan kita boleh flip lah tengok semua. So kalau you download as PDF, you boleh control F, maksudnya boleh search. Kalau contoh nak cari message, tekan saja message dan dia akan keluar bahagian message lah. So apa yang Dr. Helmi terangkan tadi, okay, sebenarnya ini adalah semua perinciannya. Okay, so daripada macam mana, apa tu UKM Folio, lepas tu macam mana kita nak log masuk UKM Folio, semua kita dah terangkan di sini. Okay, so kaedah memuat naik bahan pun kita terangkan di sini juga. So dekat sini cuma tak ada gambar lah, dia hanya ada details macam-macam log masuk UKM Folio, pilih khusus, pilih kalau untuk khusus induk 3M, kita pilih Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, kalau untuk fakulti masing-masing kita pilihlah fakulti ekonomi dan pengurusan dan seterusnya. Kemudian kita tekan khusus Minggu Mesra Mahasiswa yang kita dah wujudkan, PTM dah wujudkan. Tapi sebelum tu kita kena bear in mind lah untuk UKM Folio ni, dia sebenarnya semudah 1, 2, 3. Ini perkara yang selalu Prof Kamal tekankan lah kalau untuk muat naik bahan ke atau untuk menggunakan UKM Folio. Yang semudah 1, 2, 3 tu bagaimana? Pertama, log in, masuk gunakan UKM Per dan juga password masing-masing. Kemudian cari senarai khusus dan turn editing on. Itu 1, 2, 3 kata kunci dia. Okay, so sebab apa? Analogi penggunaan UKM Folio ni macam kalau kita ada Facebook, kita ada Instagram, insyaAllah kita boleh guna UKM Folio ni. Sebab dia memang more kepada try and error. Dia macam kita menggunakan handphone kita jugalah. Sebelum ni kalau kita guna iPhone, tiba-tiba kena guna Oppo, so kita akan macam explore. So sama juga dengan UKM Folio. Okay, so dekat sini juga kita dah keluarkan juga langkah-langkah memuat naik berbentuk PDF ke, ada slide PowerPoint ke, ataupun video pun kita ada juga. So kita dah perincikan lah dekat sini. Nak masuk turn editing on, topik 1 ditukar kepada pengenalan, so add activity resources PD page, so add, semua ni kita dah keluarkan perincikan satu persatu. Sekiranya tak dapat lihat melalui bacaan, kita juga ada lampikan video YouTube. So kita boleh tekan link di YouTube ni dan dekat YouTube ni pun ada langkah satu persatu. Okay. Sama juga dengan Dr. Helmi ada tunjuk tadi, cara kita nak buat naik video yang kita hasilkan ke pelantar YouTube. Okay. Kenapa kita nasihatkan guna pelantar YouTube? Sebab kita tak nak UKM Folio ni crash. Bila video terlalu besar, terlalu berat, selalunya pelajar tak boleh browse video tersebut. So bila kita park di YouTube, size video akan menjadi lebih kecil dan bila pelajar menggunakan bandwidth internet yang kecil, dia terus masuk ke YouTube dan dia boleh layari video tersebut. Dan sebenarnya untuk seorang user, maksimum adalah 300 Mbps. Tapi untuk satu file, untuk muat naik satu file video, maximum is 150 Mbps. So apa yang kita nasihatkan, park video tersebut di YouTube dan link YouTube tersebut diletakkan di dalam UKM Folio. Itu lagi memudahkan sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama kita bagi jugalah
langkah-langkah satu persatu cara untuk memuat naik video di YouTube. Okey, di 5.4. Okey, untuk 5.5 navigasi kita nak tengok berapa senarai pensyarah ataupun pelajar. Buat masa sekarang semua urusan 3M kita senaraikan sebagai pensyarah. Kenapa sebagai pensyarah? Sebab urusan 3M yang akan memuat naik semua bahan ke UKM Folio. Okay, so sekarang ni bolehlah kita rasa pilih-pilih pensyarah untuk sekarang ni lah. nanti kita sambung study dan jadi pensyarah. Okay, alright. So untuk 5.6 ni pula kita ada feature pengumuman ataupun announcement. Sebab bila kita dah buat sesuatu bahan tu, macam mana kita nak umumkan kepada pelajar selepas ni ada apa, selepas ni taklimat apa. So dekat sini macam announcement dia bersifat satu hala. Satu hala tu macam saya bercakap sekarang dan tak boleh respon, pelajar tak boleh reply. So apa yang kita nasihatkan kalau untuk urusan announcement ataupun nak menghantar mesej kepada pelajar dan nak minta pelajar tu bagi feedback, kita nasihatkan menggunakan mesej. Mungkin selepas ni Dr. Helmi boleh tunjuk sedikit lah dekat UKM Folio tu cara nak hantar mesej kepada pelajar. Okay, dan akhir sekali kita dah terangkan semua mengenai garis panduan ni, kita juga ada support group. Okay, kita panggil helpdesk kita lah, UKM Folio. So sekiranya ada aduan dengan UKM Folio, kita boleh pergi ke laman web HTTPS ni, aduan UKM Folio, ataupun kita boleh go terus kepada, sekejap saya keluar. Di UKM Folio ada ruangan aduan di sini. Okay, di sini selalunya tim kita akan bantu dalam masa 24 jam. InsyaAllah very responsive dan sebenarnya tonggak dan orang kuat ataupun kita panggil frontliner untuk aduan ni adalah Encik Zulkarnain sendiri. Itu dalam atas nama manja dia Wak Zul. Okay, Wak akan bantulah dari segi melihat aduan semua yang kita terima di sini. Okay, so dan akhir sekali selain daripada aduan di laman web yang kita tunjuk tadi, sekejap kita juga boleh beri aduan melalui telefon iaitu hotline kita 3,600. Okay, 3,600. So Wak akan bantu juga daripada menerima segala aduan yang dikemukakan. Okay, itu saja kot dari saya Dr. Helmi. Okey, terima kasih Puan Fira. Kita dapat on back UKM Folio. Okey, so sebenarnya tadi masalah saya punya browser. So kalau itu pun kalau terjadi kepada you boleh ni kalau UKM Folio nampak macam bad gateway lah dan you tutup browser, cuba balik, lepas tu saya tukar tadi saya duduk pakai yang seluruh punya 2.4 ni. So sekarang saya pakai yang 5.0. So boleh turn off internet lepas tu, ataupun kalau masalah lagi restart your device lah. Start iPad, Mac ataupun your PC lah. Alright. Okay. Untuk saya tadi nak tunjuk bahagian ni untuk senarai partisipan sebab saya tak terdaftarkan bawah ni. Partisipan tak ada lagi. So macam mana nak tengok partisipan? Katakan you ada kursus tadi Minggu Mesra Mahasiswa, you klik dekat bahagian kiri My Courses ni, dan you klik ada arrow ni, arrow, dan you boleh tengok partisipan di situ Bila tekan partisipan, ni memang internet server error sebab kita tengah flush student, so dia tak boleh nampak. Maybe saya boleh tengok kot Minggu Mesra Mahasiswa ni apa jadi dia punya student ada ke tak Okay, dan apabila student masuk situ, you boleh tengok participant list dekat situ lah Alright, okay. Okay,
So secara overall recap daripada presentation Puan Sufira tadi, garis panduan penggunaan asas UKM Folio saya rasa sangat penting kerana dia memberi satu rumusan kepada semua steps yang Dr. Helmi pun ada go through dengan kita. Panjang lebar Dr. Helmi beri taklimat tadi. So rumusannya dalam garis panduan penggunaan asas UKM Folio. Fira, dokumen tu di mana sekarang? Adakah peserta akan menerimanya atau telah menerimanya? Kita belum email lagi kepada urus setia. Kita akan email dalam masa terdekat ni. Cuma kita dah upload di laman web kita, di laman web www.activeukm.my. Okay, di situ di bahagian e-pentaksiran yang sebentar tadi saya share lah, dan di situ ada kita boleh download as PDF. Can we upload it here as well on our current event? Dalam meeting chat boleh tak? Boleh, cuma respon daripada peserta tak nampak ruangan meeting chat ni. So kalau saya upload di sini pun takkan dapat. So saya akan email, don't worry. Okey, bagi pihak pengajaran kami mengucapkan we're very sorry, minta maaf banyak kerana tak tahu kenapa hari ini Microsoft Teams ada pelbagai isu. Q&A pun tak ada, meeting chat peserta tak dapat lihat, so minta maaf banyak-banyak. Tapi apa pun, kalau ada soalan susulan, Dr. Helmi kalau ada soalan susulan mereka nak ajukan di mana? Sebab tadi tadi Puan Fira ada bagi extension 3600 89213600 itu untuk help desk UKM Folio ya Puan Fira? Ya, betul. Ya. So follow up daripada taklimat ni kalau ada soalan atau apa-apa macam mana Dr. Helmi? Itulah saya rasa mungkin boleh ajukan kepada itulah kalau mengenai UKM Folio boleh ajukan kepada inilah pihak pengajaran di website tadi lah, UKM bahagian aduan tadi. Saya nak kongsi juga. Sikit lagi. Memang dah terlebih masa sikit ni, tapi saya mungkin bagi saya 5 minit untuk akhiri. Boleh sila. Partisipan ni akhirnya keluar juga. Saya tukar browser. Tadi Chrome, saya tak tahulah mungkin Google ada masalah ni. So saya buka Safari. So Safari okey. Okey, dan So akan terpapar di sini So bila tekan student, maksudnya tekan course you and tekan participant list, so akan keluar semua senarai student dengan pensyarah yang ada dalam ni. So student dia memang akan diberikan kepada student dan you boleh tengok ID number semua. Dan jika you nak download semua ni you boleh katakan you nak download list siapa yang register dalam program 3M, you boleh scroll ke bawah dan tekan select all 278 users. And you boleh maksudnya you boleh, ya Allah, you boleh jadi dalam UKM Folio ni pelajar digelar participant. Sorry? Dalam UKM Folio pelajar digelar participant. Betul. Pelajar digelar student. Tak yang ke atas tu participant tu siapa? Participant ni pelajar dan pensyarah. Semua dia sekali, tapi kategori dia adalah student Dan kalau you nak send a note, katakan tadi yang Puan Sufira kata tadi, you nak send a message, tu cara dia, you click participant list and send a message. So kalau you nak nak download dalam bentuk CSV Excel, you tekan je Excel dan semua student tu akan terpapar dalam bahagian Excel lah. So maksudnya dia susun dia elok lah untuk you Okey, dan akhir sekali saya mungkin satu benda lagi, dua tiga benda lagi akhir. Announcement announcement ni penting kerana announcement ni adalah so bahagian announcement ni kalau boleh masa you turn editing on jangan adjust apa-apa kalau boleh jangan tekan apa-apa sebab announcement ni dia memang dia dah default feature dan you boleh terus je add new topic, dia macam forum, so you add a new topic and you you blast dekat semua student lah dekat situ. So yang ni you boleh kalau ada stat lah, tapi saya rasa semua tu memang itu dia pelajar dia. So tekan add new topic dan you boleh letak lah mungkin pengumuman hari maybe pengumuman taklimat sekian-sekian ataupun pengumuman ucapan daripada dekan. Ini adalah URL MS Teams kepada
talk daripada dekan. So maybe that's what you can use for announcement. Dan last kali saya nak tunjuk adalah sebenarnya paparan apa untuk meningkatkan estetik you punya UKM folio lah. Tak perlu buat, tapi kalau ada lebih orang kata lebih aesthetically well lah, maksudnya lebih cantik lah kan. Okay, untuk menambah image di sini you boleh tambah. Okay, saya terus kepada khusus jom mulakan pensyarah ni lah, saya terus tunjuk dekat sini lah. So paparan-paparan ni contohnya kan pengenalan pengajaran. So you akan nampak satu banner dekat sini, baru akan keluar dia punya bahan tu. Kalau nak buat begitu, macam mana cara dia? Jangan lupa turn editing on, dan di bahagian topik tadi tu, you klik di bahagian topik tu, ada satu Allah dia punya ni, okay. Saya tak boleh guna yang ni sebab ambil yang lain. Dia lain. Saya pergi course balik lah. Saya pergi khusus minggu mahasiswa induk lah. Nanti dia navigation dia lain, pening nanti. Okay, so macam mana nak buat? Tekan edit topik, dan sebenarnya di sini you boleh add gambar. Contohnya you nak add gambar, cara dia adalah klik ikon ni, insert in or edit image, dan kalau you dah ada gambar, kalau you nak upload file, tekan choose file dan upload. Okay, katakan upload di sini. Kalau tak, saya pakai recent file saya lah. Saya klik je lah dulu Okay, select this file. Allah, saya tekan just okay. Kita nasihatkan you buat 800. Dia tekan je 800, nanti dia automatically set and tekan save image. Okay, dan dia akan tulis image must have a description bla bla bla. Macam nak hilangkan, you klik je sini, description is not necessary, tekan save image, dan akan terpapar lah dia punya ni ikon Okay, nampak situ dia keluar. Tekan save changes, dan kalau you nampak situ kita dah ada satu image Nanti you badam lah minggu mahasiswa induk, jangan keperluan pengajaran digital lah ni Okay, akan keluar. So untuk itu saya rasa dah terlebih 21 minit ni. Mungkin kita buka kepada soalan, dan mungkin kita boleh akhiri dalam 11.30 lah kalau ada soalan-soalan lain. Okay, back to you Dr. Rai. Thank you. Alright. So sekadar nak recap lagi sekali, saya rasa penting apa yang Dr. Helmi share tadi, announcement, add new topic. So bezanya antara announcement dengan apa yang Dr. Helmi share awal-awal tadi, forum atau feedback, ialah announcement one way daripada urusetia kepada peserta atau pensyarah. Urusetia atau pensyarah kepada peserta. Tapi forum two ways. Maksudnya kita bagi soalan ke bagi slot, and then pelajar boleh respon balik. Betul ya? Okay. Okay, tu je. Ada soalan, boleh peserta get online ke? Boleh ke peserta get online dalam ni live event ni? Rasanya macam tak boleh. Tak boleh. Kemudian tak boleh bersoal. Macam mana ni? Ataupun macam ni lah. Kita buat satu sebab benda ni belum lagi okay, macam ni lah. Untuk bahagian induk tadi, UKM folio induk, kita buat satu bahagian, nanti Cik Zulkarnain akan set up satu bahagian di mana kita akan buat forum satu pertanyaan mengenai program 3M. Okay. So semua masuk dekat situ, you letaklah soalan dekat situ nanti kita cuba jawab. I think that's the best lah. So kita pun tak dapat access sekarang. So mungkin kita boleh jawab lah, kita boleh bantu sehingga terjadi ini. Nanti kita hidekan bahagian tersebut daripada pelajar lah. Sebab dia boleh hide. Okay, baik. So basically tak ada section Q&A dalam taklimat kita ni. Memandangkan ada masalah dengan Microsoft Teams pagi ni. Apa pun saya rasa banyak perkongsian oleh Dr. Helmi, teknologis Dr. Helmi dan Puan Sufira, penolong pendaftar kami. Sekarang ni is up to urusetia untuk eksperimen, explore penggunaan UKM Folio. Lebih banyak kita explore, lebih banyak kita eksperimen. Banyak lagi soalan, for sure. Banyak lagi soalan.
banyak lagi idea macam mana nak buat ni kalau nak buat ni macam mana nak macam ni. Banyak lagi ada soalan nanti, dan soalan-soalan tu boleh ajukan kepada pihak pengajaran seperti Puan Sufira kongsi tadi, extension 3600. Saudara Zulkarnain ialah head of the help desk. Dan juga Dr. Helmi ada sebut tadi mengenai penggunaan forum, so kita boleh masukkan juga di situ bagaimana soalan-soalan tu kita boleh cuba address. Tapi apa pun, cadangan saya baru menggunakan UKM Folio baru 1 semester sebagai pensyarah. Cadangan saya jangan guna butang banyak-banyak, guna 1-2 je. Macam Dr. Helmi kongsi tadi, kalau nak masukkan bahan, guna page. Kalau nak aktiviti, guna forum. Kalau nak buat announcement, buat announcement. Tu je. Buat 3 tu pun dah kira dah glamour sangat, dah nampak cantik pun. Lepas tu nak tambah estetik tadi tu, nak tambah gambar ke banner ke. So, slowly lah kita buat step by step. And then bila pada akhir nanti pensyarah pun seronok, peserta pelajar pun seronok, orang setia pun seronok, fakulti pun rasa macam program 3M ni lebih bermakna sebab semuanya dalam talian. Dan kita dapat lihat bahan yang kita bangunkan. Mungkin pelajar pun dapat kongsikan dengan ibu bapa mereka. Mereka dapat lihat, oh UKM ni sangat keterhadapan dengan dalam penggunaan dalam talian dia, bahan-bahan dia kan. Dan insyaAllah kita dapat menjenamakan semula universiti kita sebagai universiti yang dapat menjalani pembelajaran dalam talian dengan lebih bermakna, insyaAllah. So akhirnya saya mohon Puan Sufira wrap up, kalau ada apa-apa Puan Fira nak kata akhir. Kata-kata akhir saya, apa-apa pun yang kita cuba, perkara baru, kita kena explore dulu. So bila kita dah explore, kita dah kenal, maka kita dah cinta. So far setakat 7 bulan saya dah menggunakan UKM Folio ni, saya nampak pelantar muda ni begitu straightforward. So dia macam saya cakap lah, kalau ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, insyaAllah boleh guna UKM Folio. Itu bagi saya kita cuba dulu, kalau tak cuba tak tahu. So ada apa-apa soalan boleh email juga kepada saya, sufira@ukm.edu.my, dan kalau ada nombor phone saya boleh tanya terus. Okay, itu saja. Thank you so much Puan Fira. Technologist Dr. Helmi, silakan your last words. Okay, thank you Dr. Rai. So untuk para orang kata urus dia semua untuk sesuatu yang baru ni, saya selalu dan suka gunalah 4 step orang kata norma baru Dia 4 step dia. First kali mesti kita form sesuatu. Dia ada forming, and then apabila kita dah form sesuatu tu, kita akan berlaku storming. Storming ni macam huru-hara, alamak tekan apa pula kat sini ni, klik kat sini lah, dah buat UKM Folio pula dalam talian pula. Okay. Storming sama juga dengan PKP kita ni pun, dia storming. Alamak mana pula ni, macam mana nak beli bahan ni, macam mana nak mengajar, semua dah online ni, kelas tak boleh pergi. So dia storming Lepas tu kita akan masuk fasa ketiga, iaitu norming, di mana benda ni jadi norma baru. So sekarang norma baru, ajarkan pakai Zoom, apa sangat. Program 3M pakai UKM Folio, biasa je. First memanglah kan, tapi dah biasa dah. So last kali perform. Bila you dah pandai guna, memang cantik punya, don't worry, performing. And don't worry, bila you first set up memang agak sukar sedikit. Tapi bila you dah dah menjadi kebiasaan, benda ni senang, dan you boleh guna sampai bila-bila. Upload video korporat je. Sebenarnya URL pharmacy dia tak akan berubah kan, tadi macam saya tunjuk URL pharmacy kan. You dah set up once, semester depan akan jadi mudah sebab semua dah siap. Tinggal mungkin ucapan dekan kena tukar, video korporat kena tukar, yang lain semua dah set up dah. So I think selalu guna 4 steps ni, dan untuk bagi semangat lah. Dan sebenarnya insya-Allah semua akan perform, dan sama-sama kita raikan pelajar kita dalam majlis program 3M dan mengaspirasi pengajaran masa depan. Thank you. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sufira sebagai pensyarah dan Prof. Mahdia Dr. Rai sebagai moderator yang awesome.
Thank you so much, Dr. Technologist Dr. Helmi. Okay, so bagi pihak pengurusan pengajaran, kepimpinan kami iaitu Prof. Insinyur Ahmad Kamal Arifin dan warga pengajaran, ingin mengucapkan selamat mencuba kepada urus setia di sana yang akan explore UKM Folio. Incremental. My advice is small steps, incremental. Kita tak payah buat yang banyak-banyak, kita buat sedikit tapi yang sedikit tu bermanfaat dan membawa berkat kepada semua yang terlibat. Ya, so semoga program 3M tahun ini satu yang sangat bermakna, yang memberi impak yang lebih daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Dan sekiranya ada sebarang feedback atau cadangan atau soalan, mohon get in touch dengan pengajaran. Kami adalah partners kepada semua warga UKM, khasnya dalam bidang pengajaran pembelajaran. Okay. So kita sudahi program kita dengan tasbih kibarah dan surah Wal-As. Okay, so terima kasih banyak kepada semua. Recording ni akan dihantar kepada semua yang hadir, insyaAllah. So take care everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.